Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang jauh, mari dekat. Yang dekat, mari rapat. Yang rapat, mari rapat lagi. Aku nak cerita dengan kamu semua tentang isu yang paling hot. Nak ulas tentang isu yang paling hot. Isu tentang 1MDB, tentang Jolo yang pernah. Ini confirm sudah disahkan. Bukan orang-orang yang biasa-biasa. Ini bukan sekadar fitnah. Kalau ada yang cakap ini fitnah lagi, ini bukan cerita benar, ini adalah cerita rekaan. Kau pergilah. Kau anggaplah itu fitnah. Tapi ini telah dibuktikan dan telah disahkan bahwa Jolo pernah tawar RM 1,5 bilion kepada kerajaan Malaysia untuk menyelesaikan pertuduhan yang dihadapinya. Aku dalam ulasan aku sebentar tadi, aku kata, Jolo ni memang tak ada akal ke? Dia anggap Malaysia ini tak ada undang-undang ke? Dia anggap Malaysia ini tak berdaulat ke? Sampai dia sanggup, dia mahu selesaikan kes pertuduhannya itu dengan hanya menawarkan RM 1,5 bilion. Aku nak tanya kamu semualah. Pada pendapat kamulah kan, adakah Anda sependapat dengan saya yang mengatakan pendapat aku nilai maruah dan nilai kedaulatan Malaysia ini bukan sekadar 1,25 bilion atau 1,5 bilion. Aku nak bagi tahu Jolo lah, kalau benarlah engkau nak menyelesaikan masalah perbicaraan tentang 1MDB ini, kalau benar apa yang kau kata, engkau hanya tidak mengaku bersalah dan mengatakan bahwa hanya berantara kepada 1MDB, dan aku rasa dia menganggap dirinya sebagai hanya kambing hitam. Apa kata Jolo balik ke Malaysia selesaikan masalah ini? Kalau benar awak tak bersalah, tapi awak ni melarikan diri, tak balik-balik ke Malaysia, masih hidup, masih disahkan hidup, belum mati lagi. Tapi kenapa tak balik Malaysia selesaikan isu ni? Kenapa menyelesaikannya pula dengan nilai RM 1,5 bilion sahaja? Sedangkan nilai wang Malaysia yang hilang itu lebih daripada nilai yang ditawarkan 1,5 bilion itu. Tapi tentang nilai duit itu, tentang pasal, orang Sabah cakap tentang pasal ataupun tentang fasal keuangan yang hilang itu memang boleh dibayar, tapi maruah Malaysia yang sudah tercalar, maruah Malaysia yang sudah diperkecil-kecilkan sehingga telah tular di seluruh dunia. Di Amerika Syarikat sudah ada yang ditangkap, ada yang dibuang kerja, didapati bersalah, dijatuhkan hukuman, di UAE ada, di Singapura ada, di tempat negara yang lain ada. Kenapa kalau Jolo sanggup pula menawar RM 1,5 bilion? Aku nak tanyalah, itu kan nilai kedaulatan Malaysia. Aku fikir tak. Nilai kedaulatan Malaysia ini lebih daripada wang ringgit. Jolo baliklah ke Malaysia kalau anda benar-benar nak selesaikan masalah ini. Jangan membayar uang ringgit, tidak ada guna itu semua. Selepas disahkan, selepas tular, The Edge mendedahkan Jolo pernah menawarkan RM 1,5 bilion ini, dan dikatakan oleh sumber yang terdahulu mengatakan, EJ kata dia tak tahu apa-apa tentang hal itu. Hari ini telah dijelaskan, telah disahkan bahwa Jabatan Peguam Negara mengesahkan menolak semua tawaran penyelesaian yang dibuat Jolo. Berani sangatlah Jolo ni. Aku pikirkan Jolo ni kan, kurang ajar juga lah dia ni. Betul-betul mau cakap apa? Berani sangatlah dia. Dia memang sangat beranilah. Berani menawarkan uang ringgit kepada Malaysia untuk menyelesaikan isu ini pula. Aduh, aku pun tak dapat pikir sampai ke mana ini. Aku rasa aku putus fikiran akal aku untuk memikirkan tentang Jolo ni. Jabatan Peguam Negara pula telah mengesahkan asli perniagaan dalam buruan Low Tiak Jo atau Jolo ada membuat tawaran penyelesaian dengan kerajaan Malaysia. Benarlah kalau begini, memang Jolo ni memang berani.
berani membuat tawaran pula dengan Malaysia. Aduh, individu tawar dengan negara. Nasib baiklah negara menolak. Nasib baiklah kita masih ada pemimpin yang bijaksana yang masih memikir waras. AGC berkata semua tawaran tersebut telah ditolaknya. Syukurlah, syukur. AGC mengesahkan bahwa dalam tahun ini Jolo melalui wakilnya telah membuat percubaan untuk mendapatkan satu penyelesaian dengan kerajaan Malaysia. Aduh, celaka juga lah ini kan. Aku terketawa yang aku rasa benci sangatlah. Tahun ini bukan tahun lepas, bukan tahun-tahun lepas. Tahun 2020, dalam laporan ini, tahun 2020 ini, Jolo telah melalui wakilnya membuat percubaan. Tapi yang lebih menghangatkan suasana, nanti aku cerita dengan kamu siapa wakil yang mahu mewakili Jolo ini untuk buat tawaran dengan Malaysia. Kamu pasti terkejut dengan siapa wakil itu. Dalam percubaan ini, wakil Jolo telah bertemu dengan beberapa agensi kerajaan Malaysia termasuk AJC. Kesemua tawaran penyelesaian daripada wakil Jolo telah ditolak oleh AJC, kata jabatan itu dalam satu kenyataan ringkas hari ini. Aku pikir beginilah, apa kata AJC pula buat satu tawaran, buat satu delegasi, pergi buat tawaran, balik ambil Jolo. Pergi ambil angkut bawa balik Malaysia, selesaikan isu ini. Selagi Jolo tiada, selagi isu ini tidak akan selesai. Semalam laporan DH yang memetik, sumber antara lain menyatakan kerajaan telah menolak tawaran Jolo sebanyak RM1,5 bilion untuk menyelesaikan pertuduhan terhadapnya. Ayo, kalau inilah diterima kan, nanti ini akan jadi duluan. Ini akan jadi duluan, jadi ikutan. Apabila ada kesalahan saja bayar pakai duit, guna pakai duit. Nasib baiklah AGC menolak setolak-tolaknya. Dan yang lebih mengejutkan, dengarkan ini baik-baik, laporan itu juga mendakwa bekas Peguam Negara Malaysia Muhammad Apandi Ali menjadi wakil bagi pihaknya. Kejap lagi aku nak ulas tentang ini. Ikuti terus dalam ulasan aku pada next konten. Kita nak cerita apa yang Apandi Ali jawab pula. Aku baru dapat laporannya tadi, dapat satu pendedahan daripada orang-orang yang kita boleh percayai. Apa jawaban Apandi apabila tentang dikatakan ini? Beliau menutup mulut, tapi baru beberapa menit yang lepas dia telah membuka mulut memberi jawabannya. Laporan itu menyatakan mendakwa bekas Peguam Negara Muhammad Apandi Ali menjadi wakil bagi pihak Jolo. Geram juga lah aku dengan isu nih. Hari ini Apandi mengesahkan, mengaturkan pertemuan itu. Wow. Geram juga lah kan. Tapi kita baca dulu. Dia berkata pada Mei lalu, dia dihubungi oleh firma Washington, DC, Kobri, and Kim untuk mengaturkan pertemuan dengan pihak Malaysia bagi membincangkan pemulangan wang yang didakwa diselewengkan Jolo daripada 1MDB. Aku harap ini perkara yang betul-betul diambil serius oleh Malaysia lah. Jangan layan apa yang Jolo buat, karena ini akan menjadi duluan. Ini akan menjadi duluan yang mana buat salah bayar balik. Nah, akhirnya Malaysia tidak dapat lagi mendaulatkan undang-undang kita. Menteri Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jafar pula memberitahu Malaysia kini dia tidak mengetahui tentang perkara itu. Dia kini dalam pelarian dan lokasinya tidak diketahui umum. Dihadapkan dengan sejumlah pertuduhan di Malaysia, termasuk pengguahan wang haram dan terlibat dalam konspirasi jenayah, Jolo berulang kali mendakwa dia tidak bersalah pada wawancara 2020, mendakwa hanya menjadi perantara dalam urusan 1MDB. Inilah aku cakap tadi. Jolo rasa dia betul, Jolo rasa dia tak salah, Jolo rasa dia hanya perantara. Kalau benar kau hanya jadi perantara dan kau hanya jadi kambing hitam, baliklah ke Malaysia. Aku merayulah kepada Jolo, balik ke Malaysia, selesaikan masalah ini. Kalau benar kau tak bersalah, bersihkan nama kau sebelum kami terus mengecam engkau. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysia aku. Dan jumpa lagi, bye-bye.